Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton Suara sekarang ini. Kita akan terus ke majlis pengenalan pemain baru Kuala Lumpur City FC, Kenny Palraj dan juga J. Parthiban. Jadi kita akan mulakan. Kita mempersilakan Kenny dan juga Parthiban untuk mentandatangani kontrak di atas meja dulu. Okey, baik. Semuanya dah disahkan dan anda akan bersama saya Irfan Ali dan juga Kish. Jadi Kish, mungkin kita boleh mulakan dengan soalan-soalan yang panas yang awak dah sediakan. Yang pertama kali saya nak mengucapkan tahniah kepada Kenny Palraj dan juga J. Parthiban atas menyertai Kuala Lumpur pemain baru untuk baki musim 2021 dan juga musim-musim yang akan datang. Soalan pertama saya tujukan kepada Kenny Palraj dulu. Apa perasaan anda untuk menyertai pasukan Kuala Lumpur kerana memandangkan ini adalah kali pertama anda meninggalkan Bumi Perak, beraksi di luar Bumi Perak sebenarnya? Bagi saya gembira lah dengan keputusan yang saya telah buat. Apa-apa pun keputusan terpulang kepada saya. Banyak benda telah saya lalui, so saya nak ketepikan semua. So saya nak fokus pada separuh season yang tinggal bersama pasukan baru saya iaitu Kuala Lumpur. So saya bangga dan bersemangat lah nak turun beraksi untuk pasukan baru saya. Untuk Parthiban pula, apa perasaan anda bukan saja dapat menyertai sebuah pasukan baru tetapi menyertai pasukan baru di samping rakan seperti Kenny Palraj dari pasukan sebelum ini? Saya rasa gembira dan ni first time Kenny datang untuk dapat experience untuk tim luar. So bukan senang nak bawa dia. So memang tahu. So sebelum ni saya ada experience untuk saya main 2 tahun untuk Sarawak, 2 tahun untuk Terengganu. And only saya come back untuk Perak. So ini bukan senang untuk saya tapi saya rasa I'm happy. So look forward lah untuk KL. Okey, dan balik untuk Kenny. Kenny, you macam tadilah kita tahu first time berhijrah keluar daripada Perak. Sebelum ni sebab kita tahu mungkin atas sebab-sebab yang terjadi sebelum ni, isu-isu yang mungkin dah di luar jangkaan ataupun dah tak boleh kontrol lagi. So boleh ceritakan in terms of decision, kenapa awak memilih untuk keluar, and then seberapa pantas mungkin boleh ceritakan KL untuk dapatkan awak? So macam sedia maklum, semua tahulah sebab yang kami meninggalkan pasukan Perak. So bila isu-isu ni tengah berlaku, saya mendapat panggilan daripada CEO KL dan beliau bercakap yang coach berminat. Yang paling penting adalah coach kena berminat dengan kita kan. So dia cakap coach berminat untuk mendapatkan khidmat saya di KL. So first saya tidak mengambil berat pasal benda ni, so saya just keep it as a side. So sebab kita ada mesyuarat dengan pengurusan lama tu. So bila saya berjumpa dengan pengurusan, bila kita berbincang, jawapan mereka tidak meyakinkan saya untuk kekal di Perak lah. So itu adalah satu keputusan yang agak berat. Macam saya telah beritahu kan, agak berat untuk saya dalam hidup saya. So saya terus call dan the moment saya beritahu saja dekat CEO Mr. Stanley, dia terus memang sangat pantas lah. So bukan saja dia, ada banyak pasukan yang telah berhubung dengan saya tapi tidak sepantas dia. Sebab kebanyakan pasukan meminta masa daripada saya, tapi bila sampai kepada Mr. Stanley, saya yang minta masa dia. Hold on sikit bro, saya nak masa berbincang dengan family, saya ada benda nak disettlekan lagi kan. So saya happy lah dengan cara approach dia, dengan dedikasi dia untuk mendapatkan khidmat saya kan. So, itulah. Parthiban pula, dikatakan anda banyak menerima lamaran daripada pasukan-pasukan lain juga. Tetapi apa yang membuatkan anda memilih pasukan Kuala Lumpur? Kita bercakap dengan Stan. Lepas tu kita rasa klub punya future, apa yang dia plan untuk klub ni. So
ada banyak benda dia bagi tahu dengan kita. So saya decide ni adalah klub untuk saya dan untuk future. Dalam masa ni kita kena tengok semua. So sebelum ni dah dapat experience dah masalah-masalah semua. So lepas ni tak nak masalah. So saya nak future, saya nak fokus bola saya. So then saya ikut apa yang Stan cakap dan saya suka untuk sign club ni. Boleh beri gambaran sedikit tak dari pandangan Parthiban dan mungkin juga Kenny, betapa sukar situasi sebelum ini yang dialami, hanya untuk memberi gambaran sedikit kepada penyokong-penyokong ataupun peminat bola sepak Malaysia di luar sana tentang situasi sukar yang anda alami dan bagaimana situasi itu mengganggu kehidupan harian anda juga sebagai pemain bola sepak. Bagi saya macam inilah. Itu yang ni bukan sebab hanya masalah saya atau Parthiban atau pemain-pemain yang lain. Ini kepada keseluruhan pemain. Kami bukan satu pasukan, kami ada Perak 2. Dalam Perak tim kita pun ada players junior. So malah macam player kami yang sudah beberapa tahun bermain pun mempunyai masalah. Macam mana dengan pemain yang muda yang gaji yang lebih rendah daripada kami. So as a senior kami terpaksa voice out benda ni. So kalau kita pun berdiam, diorang pun pijak atas kepala kita kan. So saya dengan segelintir daripada saya punya rakan pasukan telah mengambil cabaran ni dan menyuarakan benda ni lah. Kesukaran yang kami, bagi saya yang saya lalui tak adalah terus sangat. Tapi macam budak-budak lain yang kat sana, saya sendiri nampak, saya pernah nampak ada daripada seniors kami yang belikan diorang keperluan harian sampai sekadar tu kan. So itu sangat menyusahkan. Macam bagi saya simple, macam saya boleh rolling, kita boleh buat rolling, kita ada savings and stuff, itu benda biasa kan. Tapi bila kita tidak bayar bulanan dengan tepat, bila kita habis main bola, kita nak apply mana-mana loan, bank akan tengok kita punya how we pay our loans and stuff. So bila benda tu tidak betul, sekarang saya pemain bola, saya tak ada hal. Selepas saya tidak bermain bola, apa saya akan buat? Kalau saya nak apply untuk loan ke, ini semua datang ke fikiran saya lah. So itulah kesusahan yang kami alami dan yang saya nampak di pasukan Perak lah. Buat Parthiban pula? Macam Kenny bagi tahu, because kita semua macam tim Perak ni macam satu family. So yang berapa susah yang macam pemain muda macam Kenny bagi tahu bukan senang. Macam pemain senior, dia orang macam Kenny bagi tahu dia orang ada saving plan semua. So macam budak-budak ni macam senior players wise out baru dapat apa yang dia orang nak. Boleh anda ceritakan sikit kedua-dua juga Kenny dan juga Parthiban tentang kali pertama Stanley contact, sebab ada dengan cerita yang Parthiban KL City dah lama memasang hasrat untuk membawa anda ke sini, manakala Kenny pula KL City sebelum ini tidak melihat possibility anda meninggalkan pasukan Perak. Jadi bila yang Stanley contact anda buat kali pertama kedua-dua? Macam saya sedia maklum, Parthiban memang daripada awal season dia orang dah berminat dengan dia sebab dia jenis yang tiada rahsia dengan saya lah. Apa-apa pun dia akan berbincang dengan saya. So dia telah bagi tahu saya yang KL berminat dengan dia, nak ambil loan, at least on loan pun dia orang sanggup ambilkan dia. So memang awalnya saya tidak bagi kebenaran lah rakan pasukan dan kawan dia kan. So sebab saya nak dia bersama saya nak khidmat dia kat sana. So benda ni berterusan, tapi saya tidak mendapat apa-apa panggilan sebab macam orang tahulah saya memang tidak pernah berfikir untuk keluar daripada Perak. Ada pada satu ketika saya pun sudah banyak frust dengan isu-isu benda ni dan kedudukan semua kan. Kedudukan kami sebagai player dalam pasukan tu macam terjejas je. So saya sendiri tanpa Parthiban bagi tahu saya apa, saya bagi tahu dia, just make a move untuk kebaikan diri kan, just make a move, saya akan stay kat sini. So selepas ada lagi 2-3 isu, lepas tu Stanley dapat tahu yang saya pun ada niat sikit nak keluar daripada tim Perak, ada sikit je, dia terus berhubung dengan saya. So dia berhubung dengan saya, dia cakap coach pun terus berhubung dengan saya. Coach sendiri ada call saya, ada sembang dengan saya. So begitulah dia bermula kan. So saya rasa saya tidak lama, maybe dia orang cari saya dalam 2 minggu ke 1 minggu macam tu lah. Tapi kerja dia orang very, very efficient lah. Boleh ceritakan sikit, kongsikan sikit isi-isi perhubungan anda dengan Coach Boyan sendiri?
Saya pernah tengok Coach Boyan di junior national team, junior dia ni kan. Lepas tu Johor, lepas tu dia balik kat sini. Dia memang lama dah kat sini. Saya suka style of play dia, dia punya tactics and stuff. Dia seorang coach yang saya tengok daripada luar. Saya tidak pernah bekerja dengan dia. Seorang yang very cool lah. Bagi saya dia similar something to Coach Mehmet Durokovic kan. So saya punya prinsip senang. Saya tak suka untuk menjadi seorang pemain yang dibawa oleh management. Saya suka jadi pemain yang dibawa oleh coach. So bila first Stanley call saya cakap, bro, saya tak nak jadi player yang dipanggil oleh management. Saya nak coach sendiri. So dia cakap, you tak percaya? Coach akan call you selepas ni. Just about 1-2 hours coach call saya. Dia cakap, saya yang suggest nama you. Saya betul-betul berminat. It will be really great and I hope to see you guys in the pitch during our training session. Dia cakap simple macam tu je. So yang tu menunjukkan saya niat diorang, yang diorang valuekan saya punya khidmat saya kan, saya punya skills dan semua. So saya terharu dengan benda tu lah. So daripada tim-tim lain, percentage untuk KL makin meningkat lah. Untuk Patibun pula, okay, macam Kenny dia cakap, Coach Boyan sendiri yang call and of course orang kata bagi jaminan akan ada orang kata persaingan yang bagus apa semua. And tapi untuk KL in terms of wingers, in terms of flankers, still nak mencari depth, still nak mencari orang kata lagi tajamkan dari segi attacking. Untuk awak, you have that quality. So apa yang discussion yang Coach Boyan ada cakap dengan awak? Coach Boyan call saya, lepas tu macam Kenny bagi tahu, lepas Stan cakap dengan saya, lepas tu Coach Boyan call saya, lepas tu dia bagi tahu apa plan untuk saya. So baru saya dapat confident lagi nak datang KL dan untuk nak sign KL. So even my ex coach also call saya bagi tahu Boyan is a very good coach. If you work with him, saya akan boleh improve lagi permainan saya. So saya rasa happy nak kerja dengan dia dan tak sabar nak training dengan dia. Untuk Kenny pula, beraksi dalam pasukan Kuala Lumpur yang mempunyai pemain-pemain tengah yang cukup berkualiti dan dikenali orang ramai ataupun peminat bola sepak di Malaysia. Sebagai contoh, Akram Mahinan yang beraksi di posisi anda juga. Bagaimana anda melihat persaingan dari segi posisi dan juga peranan yang bakal dimainkan anda dalam skuad Kuala Lumpur? Bagi saya, Akram pun saya kenal lama juga sebab kita pernah di national dengan semua kan. So, saya ada buat saya punya survey sendirilah. Saya memang ada mesej player-player semua. Sebelum kita gerak ke tempat baru, kita kena tahu kan. So, saya ada mesej Akram. Saya tanya macam mana semua kat sana. Dia cakap semua okey. Lepas tu saya tanya macam mana, okey lah saya datang. Dia cakap, saya gembira kalau ada kat sini. We will be a family. But in the field, we will fight for our sport. So saya suka dia punya approach as a professional. Dia cakap kat luar padang semua we will be family, but bila masuk padang we fight for our sport. Who is good, we gain the sport. So benda tu memang lagi satu perkara yang menarik hati saya ke sini lah. So he's very professional. Dan rakan-rakan lain semua ada juga 2-3 orang saya kenal kat sini. Macam Irfan, Amir Zafran dan adalah 2-3 lagi kan. So saya rasa saya akan sesuaikan diri senang sikit kat sini lah. Patibun pula? Persaingan dengan pemain-pemain seperti Hadin Azman yang beraksi di bahagian sayap. Saya rasa kita kena ambil positif lah ni. Untuk saya, macam Kenny bagi tahu, kita kena fight untuk sport kita. So saya rasa dia akan ambil positif lah. Look forward lah untuk main dengan KL. Dari sudut pandangan skuad kebangsaan pula, anda dua-dua pernah beraksi bersama skuad kebangsaan sebelum ini, tetapi dalam mungkin lebih kurang 2 tahun tidak beraksi bersama skuad kebangsaan. Dan walaupun untuk tempoh terdekat agak sukar kerana skuad kebangsaan sudah pun diumumkan, tetapi dengan perpindahan ke Kuala Lumpur, apakah anda melihat perpindahan ini bakal memperbaiki peluang anda untuk beraksi bersama skuad kebangsaan pada masa yang akan datang? Bagi saya, di mana kami bermain pun kami selalu bagi yang terbaik je. So itu terpulang kepada national coach bahawa dia memerlukan khidmat kami ke tidaklah. So bagi saya rasa saya akan bagi aksi yang terbaik. Saya akan improvekan apa yang saya patut improve, yang saya patut buat dan cuba menawan hati Coach Tan lah untuk dapatkan balik saya punya spot kat national team tu lah.
Kita ada juga few soalan daripada wartawan-wartawan di luar sana yang tak dapat hadir hari ini. Antaranya adalah nak tahu sikit berapa lama yang korang sign dengan Kuala Lumpur City? Saya rasa yang itulah saya cakap, efficiency yang daripada pengurusan tu memang sangat baik lah. First, dia orang panggil kami untuk bersuruh terang untuk 1.5 tahun. So, bagi saya seorang player yang banyak secure. Saya suka jangka masa yang panjang. Saya tak suka sebab style permainan saya, kecederaan dengan benda-benda tu semua saya kena fikirkan. Lagipun saya bukan jenis player yang suka tinggalkan pasukan. Saya suka, kalau saya dah setkan satu tempat, memang saya akan ada kat sana je. Dan saya setuju dengan 1.5 tahun tu pada awalnya. Tapi bila tiba-tiba Stanley datang balik jumpa kami tu, dia tak tanya dengan kami. Dia terus datang dengan kontrak 2.5 tahun. So saya gembira lah. So there's a thing that they want us to be long term in KL. So dia orang nampak prospek kita tu bagus. So saya gembira lah dengan tu. Ada satu lagi soalan. Apa sasaran utama anda bersama pasukan Kuala Lumpur? Sasaran peribadi dan juga sasaran secara berpasukan untuk baki musim ni. Kita start dengan Parthiban dulu. Sasaran macam biasalah, kita kena fight untuk top 4. So dengan tu lagi satu, kita tahun ni ada Malaysia Cup. So hopefully kita kena bagi terbaik untuk Malaysia Cup lah. At least win the Malaysia Cup lah. Kenny? Kita punya projek kat sini memang jangka masa panjang. So ikutkan, kalau bertanya saya daripada perkembangan klub, memang tak ada pressure sangat. Kita ada masa untuk develop kita punya team dengan semua. So saya rasa bagi pasukan kita nak finish top 4 and then Piala Malaysia, at least we go for the semi-finals or finals. Bagi personally kepada saya takkan letak sasaran macam tu sebab sebagai pemain semua saya nak bagi 100%. Kalau boleh Liga pun saya nak menang. As a player, benda ni logik lah. As a player, takkan kita nak fokus kepada nombor 2, nombor 3 kan. Bagi saya, kalau boleh, saya nak menang Liga. Tapi, kita cuba untuk habiskan setinggi mana yang kita boleh lah. Bagi Piala Malaysia, kita cuba pergi final. If can, we become the champions. Ada soalan lagi daripada wartawan? Tak ada soalan daripada wartawan dah. Dah cover dah semua. Tapi saya ada satu lagi saya nak sentuh sebelum kita wrap, which is kedua-dua anda ada menerima mesej daripada bekas jurulatih, sebab tadi macam ada kata ada dapat mesej daripada bekas jurulatih seperti Mehmet Drogovic ke tentang perpindahan ni. Dapat mesej, sebenarnya saya saya bertanya pendapat dia lah sebab saya bawa dia pun lama juga. So saya dan dia sebagai, when he was here, dia sebagai seorang bapa dalam pasukan, dia membentangkan apa-apa masalah yang kami ada. So saya respect dia. Due to all of respect, saya memberitahu dia yang saya ingin keluar daripada Perak dan saya menyatakan pasukan-pasukan mana dan pasukan mana yang saya telah decide untuk keluar pada masa tu. Dia bagi tahu satu je. Dia cakap, ikut hati you, kalau you rasa happy, you rasa selesa, you just make the move. So that was a green light for me lah. Dia tidak tahan saya ke apa, dia cakap, if you feel you are happy with what you decide, then just go ahead with it. So saya buat gerak saya lah. Okay, and cerita pasal gerak hati. Now, Parthiban, Kenny, KL players. Tapi 10 Julai nanti, akan turun lawan Selangor. Okay, first game, mungkin first game untuk awak berdua. Tapi game lepas Selangor tu yang kita nak fokus sebab anda berdua akan kembali ke Ipoh. So, apa expectation ataupun apa sasaran? Mungkin dari segi preparation, kena segi mental preparation apa semua as a player, especially untuk Kenny lah sebab awak keluar and then sekejap je dah akan jumpa pasukan lama balik. So first game gonna be a derby match KL dengan Selangor. So satu pertemuan yang kuat. Kalau saya diberikan kepercayaan untuk bermain pada game tu, saya akan bagi yang terbaik. So bagi saya tak ada tarik ke belakang and break, tak ada. Jalan-jalan. So benda yang sama akan lawan dengan Perak lah. Memang benda tu akan jadi sukar untuk saya, tapi saya akan janji saya akan bagi yang terbaik. Saya tidak akan hold apa-apa. As what I have given to Perak, the same thing I will give and I will try to improve wherever I have some problems lah. So saya akan buat yang terbaik untuk career saya lah. So, Parthiban?
Macam Patiban ada experience pernah lawan dengan Perak. Tapi untuk Kenny, maybe experience dia baru. So perasaan dia lain. So untuk Patiban, saya rasa saya dah biasa because saya pernah main dengan dia orang. So kali ni maybe saya rasa sedih lah. Jadi saya boleh beritahu. Jadi kita nak wrap up untuk anda berdua. Ada message untuk penyokong Kuala Lumpur yang bersedia dan cukup seronok untuk menerima ketibaan anda, dan juga mungkin ada ucapan Hari Raya untuk mereka. Kepada semua penyokong Kuala Lumpur, saya ingin menyatakan satu je. Kami akan bagi yang terbaik kepada pasukan ini sebab kami akan act as a professional. Kita telah ada kontrak bersama pasukan KL. So kita akan bagi sepenuhnya komitmen dan semua untuk pasukan Kuala Lumpur. Kita berharap kita akan achieve something in this coming years. Kita akan buat yang terbaik dan buat satu pencapaian yang terbaik untuk pasukan Kuala Lumpur yang boleh dibanggakan oleh rakyat-rakyat Kuala Lumpur lah. Dan kepada semua yang berumat Islam, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Saya pun rasa sama macam untuk kita ni tak ada pressure apa-apa. So kita akan bagi terbaik untuk Kuala Lumpur. Apa yang kita buat dekat Perak until kita ada market value, so kita akan buat terbaik untuk KL dan bagi 100% untuk semua perlawanan. Okay, baik. Kenny, Patiban, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Thank you. Baik, sekarang ni kita nak jemput CEO KL City. Sekali lagi terima kasih kepada Kenny dan juga J. Patiban. Sekarang kita akan bersama dengan Stanley Bernard. Mungkin Kish dah standby soalan untuk Stanley. Terima kasih Stanley kerana sudi menyertai kita hari ini. Stan, kita memula dengan soalan paling basic lah. Apa rasional di sebalik keputusan Kuala Lumpur untuk mendapatkan kedua-dua pemain ini? Satu je, dalam perpindahan separuh musim, jarang kamu mendapatkan pemain-pemain terbaik mana-mana kelab di dunia bola sepak. Situasi yang berlaku di kelab sebelum ini bagi Kenny dan Patiban, dan kita melihat bahawa mereka merupakan pemain yang begitu berkualiti, dan apabila kita melihat dari segi apa yang boleh dilakukan oleh mereka menambah baik kelab Kuala Lumpur, there was no two ways about it. Kita perlu memastikan kita mempunyai plan jangka panjang untuk mereka. Apabila kita melihat kepada kualiti yang ada pada Patiban, so tentu kita melihat beliau boleh menambah kebaikan dari segi apa yang kita ada sedia ada. Seperti mana Kenny menandakan tadi, walaupun saya menyatakan kepada beliau jika saya mengetahui awal, saya akan mengambil beliau awal. Tapi sudah tentu is a one club player. Beliau apabila saya secara jujur tidak mahu meninggalkan Perak jika tidak ada masalah. Apabila ada peluang, beliau menjadi free agent. Bagi saya, there's no two ways about it. Kenny akan menambah segala yang kita memerlukan. For me, one of the best utility players in Malaysia. Stan, soalan seterusnya soalan yang penting kerana apa yang dikatakan Kenny tadi cukup menarik, di mana Kuala Lumpur City melalui anda melakukan proses dengan begitu laju untuk mendapatkan mereka, dan hakikatnya juga kita tahu bahawa apabila mendapat kabar angin bahawa kedua-dua individu ini bersedia untuk meninggalkan Perak, ramai pasukan yang mahukan khidmat mereka, dan mungkin juga pasukan yang lebih besar dari sudut pandangan kekuatan kewangan mereka. Tetapi apa proses yang anda lalui untuk mendapatkan kedua-dua individu ini? Yang saya melihat adalah daripada awal musim Kuala Lumpur mempunyai suatu rangka yang panjang. Banyak pemain kami mendatangani 2 tahun sekurang-kurangnya. Tidak ada beza bersama apabila saya approach Kenny dengan Patiban, saya melihat kualiti mereka baik, tapi mereka juga mahukan sesuatu yang seperti Perak. Macam Kenny dan Patiban datang daripada Perak, bermain, Kenny tak pernah bertinggalkan Perak. So jika saya mahu melihat hanya untuk visi separuh musim atau 1.5 years, bagi saya tidak cukup baik. So klub melihat rangka jangka yang panjang dengan kualiti mereka. So we have a long term plan, dan saya present kepada mereka apa yang kita boleh lakukan dalam this long term plan. Dan dikatakan Stan juga terpaksa melakukan road trip untuk cuba mendapatkan khidmat mereka. Ya,
bagi saya apabila anda melihat seorang pemain seperti mereka, mereka mendapatkan banyak tawaran. Pentingnya mereka, mungkin bagi mereka apabila mereka melihat mungkin 5-6 klub, mereka mendapat persepsi mereka sendiri. Tapi tugas saya sebagai CEO KL untuk memastikan bahawa saya menunjukkan apa yang Kuala Lumpur ada. Dan it's up to them at the end of the day to see what we have and they have seen it. Dari sudut pandangan skuad, ketibaan kedua pemain ini, apakah ini akan memberi impak terhadap beberapa pemain yang sedia ada? Mungkin ada pemain-pemain yang bakal keluar ataupun dipinjamkan ke pasukan lain? Ya, kita telah melakukan beberapa transaction in this mid window. Kita loan Zamir Selamat, kita telah loan Sean Janelli kerana mereka mahukan minit bermain. Dan one of the things that I like to do at KL is memberikan pemain minit bermain. Jika tidak ada kat klub ni, kita boleh assess mereka apabila mereka bermain untuk klub lain. Dari segi competition of the club, Kenny and Pertiban only can add and healthy competition. So bagi saya penting apabila anda membawa kualiti, kesihatan saingan dalam kesebelasan utama akan menambah dan there's no brainer whenever that happens, a club gets better. And adakah anda melihat ketibaan kedua pemain ini sebagai sebuah validation kepada projek yang sedang dilakukan oleh Kuala Lumpur City? Ya, sudah tentu. Kerana kalau anda melihat statistik mereka, melihat perjalanan karier mereka, mereka mengetahui what is winning. Dan sudah tentu dalam bilik persalinan anda memerlukan winning mentality. Dalam jangka yang kita ada, jangka panjang yang kita ada, that's absolutely a needed quality in the dressing room. Dan itu yang dimaukan oleh Boyan Hodak. Dan satu lagi soalan, dari sudut pandangan kemasukan, boleh penyokong Kuala Lumpur expect apa-apa lagi transfer yang akan masuk ke dalam pasukan dalam masa terdekat? Yes, we'll be making an announcement very shortly. Dalam beberapa masa terdekat, kita telah mendatangani seorang pemain import baru and we will be making an announcement shortly. Ada apa-apa clue tentang identiti pemain ini? When we make the announcement. Okey, kalau itu saja, kita nak mengucapkan terima kasih kepada CEO Kuala Lumpur, Stanley, kerana sudi menemani kita dalam upacara memperkenalkan dua pemain baru Kuala Lumpur City, iaitu Kenny Palraj dan juga J. Parthiban. Jadi, thank you so much, Stan. Ya, selamat Hari Raya kepada semua. Thank you.